Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Abdul Ghani bin Yahya dan Syekh Umar bin Yusuf rahimahumullah subhanahu wa ta'ala pada muka surat 20 tu perenggan ke berapa tu? Perenggan kedua daripada bawah. Main perenggan tak. Kata pengarang makna esa Tuhan pada sifat iaitu esa Tuhan pada sifat itu menafikan kam muttasil pada sifat. Okey. Kita masuk bab bab wahdaniyah pada sifat. Kita dah selesai wahdaniyah pada zat. Dan ini merupakan isu yang besar lah. Okey. Makna esa Tuhan pada sifat iaitu menafikan, yakni ternafinya kam muttasil pada sifat. Apa tu? Menafikan, yakni ternafikan bilangan yang berhubung pada sifatnya, sifat Allah. Kita baca dulu lah, kita urai. Iaitu tidak sekali-kali bagi Allah Ta'ala pada satu-satu jenis sifatnya, sifat Allah, dua sifat seperti dua kudrat dan menafikan. Habis, tu kam mutasil dulu. Okey. Jadi kam mutasil ternafinya kam mutasil pada sifat di Allah Ta'ala. Kita dah kabur dah. Menafikan dengan makna ternafi. Ternafinya kam muttasil pada sifat di Allah Subhanahu, pada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna sifat Allah Ta'ala, kudrat, iradat yang ma'ani itu bukanlah 2, 3, 4 dan sebagainya. Apa maknanya? Kudrat Allah yang memberi bekas kepada alam ini satu saja, bukan dua. Dengan makna bukan dua kudrat yang memberi bekas kepada alam ini. Nak buat langit, nak buat bumi, semua itu dengan satu bekas yang sama, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kehendak Allah yang memberi bekas kepada berkehendaknya Allah Ta'ala untuk adakan makhluk ini juga hanya satu, iaitu satu iradat. Baik. Jadi sifat wahdaniyah pada sifat, sifat wahdaniyah pada sifat. Perbahasan wahdaniyah pada sifat itu dia tuju kepada sifat ma'ani sahaja. Okey? Kita kata bahasa Arab bila itlaq sifat maka dia bermakna sifat-sifat ma'ani sahaja. Jadi bila perbahasan sifat wahdaniyah pada sifat, perbahasan wahdaniyah pada sifat ialah dari sudut kam mutasil tu contohnya, iaitu ternafinya berbilang sifat ma'ani pada satu-satu jenis. Bukan bermakna sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat tu ada banyak sifat tu bukan wahdaniyah lah, ada.
Maksud wahdaniyah pada sifat, sifat kudrat Allah ada satu sifat kudrat sahaja. Bukan dua, bukan tiga. Iradat ada satu sahaja. Jadi setiap jenis ni, kudrat satu jenis sifat. Iradat satu jenis sifat. Ilmu satu jenis sifat. Kalam satu jenis sifat. Semua satu. Bukan dua, bukan tiga. Okey. Itu sifat. Jadi ta'aluk sahaja yang banyak. Ta'aluk bagi sifat ini sahaja yang banyak. Contohnya Allah Ta'ala ada sifat kudrat. Dengan sifat kudrat Allah Ta'ala buat alam ini. Jadi alam ini ada banyak. Ada langit, ada bumi, pokok, gunung, manusia, jin, malaikat dan sebagainya. Itu banyak. Ta'aluk bagi sifat kudrat yang tanjizi hadis banyak. Okey, yang kita namakan sebagai berkuasanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ijad mengadakan suatu, i'dam meniadakan suatu. Okey. Jadi perbahasannya di sini kamu tasil pada sifat ialah apabila kita nak faham sifat ma'ani, kita nak faham lagu mana. Sebab itu cara ataupun tarik pada Mekah rahimahullah subhanahu wa ta'ala, siapa yang mengaji kitab tu, dia terjemah dengan apa maksud penterjemahan transformasi terjemahan berbanding kitab-kitab yang tak terjemah tu? Dia panggil pada terjemah secara istilahi. Makna apabila dia terjemah sifat ma'ani tu tepat kena kepada murad, kena kepada kehendak musannif, kena kepada kehendak ulama Asy'ariyah Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey. Bila kita terjemah berkuasa, zihin kita orang Melayu ni, akal kita akan kata berkuasa ni Allah Ta'ala sedang duk buat tu lah. Duk buat, duk mengadakan alam. Mengadakan. Allah Ta'ala berkuasa mengadakan alam. Sedang buat lah tu. Itu merujuk pada tanjizi hadis. Dah kalau saluhi qadim yang bab kudrat, Allah Ta'ala mampu, boleh buat suatu dengan kudrat dia. Tapi tak buat lagi sebab saluhi qadim sejak azali. Tu. Lagu mana kita nak terjemah kudrat di situ? Adakah berkuasa juga? Itu muskilnya. Sebab kita orang Melayu faham berkuasa ni dia suatu perbuatan. Sifatun fi'liyun. Bukan sifatun dhatiyatun, qa'imatun, qadimatun fi dhatillah. Tu isu dia. Sebab tu pada ayat terjemah apa? Jadi, kalau tak mau terjemah apa pun, datangkanlah perkataan-perkataan yang bermaksud dia itu suatu perkara yang wujudi. Dia itu suatu perkara yang bangsa ada sifat tu. Dan dia itu suatu sifat yang ada di zat Allah, yang menunjuk kepada ada di zat Allah Ta'ala. Terjemah apa? Kalau berkuasa, Allah Ta'ala bersifat berkuasa. Dah berkuasa Allah satu tu. Berkuasa Allah satu ke banyak? Banyak. Allah Ta'ala bukan kuasa satu je. Dia buat banyak benda. Alam, dia buat langit satu, kuasa Allah Ta'ala. Bumi, kuasa Allah Ta'ala. Matahari, kuasa Allah Ta'ala. Bulan, kuasa Allah Ta'ala. Manusia, kuasa Allah Ta'ala. Semua kuasa Allah Ta'ala. Tu jadi kita panggil berkuasa. Itu bila tu? Tanjizi hadis. Bila Allah Ta'ala nak buat suatu tu pada masa imkan. Yang kita naknya, macam mana kita nak bahas sifat kudrat di zat tu? Sebab kita nak kait wahdaniyah pada sifat yang ternafi, yang akan muttasil. Allah Ta'ala bukan dua kudrat, bukan tiga kudrat. Adakah dengan makna Allah Ta'ala bukan dua berkuasa, Allah Ta'ala bukan tiga berkuasa, Allah Ta'ala bukan empat berkuasa? Kiahlah ke sifat ma'ani lain. Dua berkehendak, tiga berkehendak. Dua berkata-kata, tiga berkata-kata. Allah Ta'ala banyak berkata-kata dia. Macam-macam benda Allah Ta'ala kata. Adakah itu wahdaniyah? Bukan murad situ. Sebab itu semua ta'aluk belaka. Berkata-kata tu ta'aluk bagi kalam. Berkuasa ta'aluk bagi kalam. Berkehendak ta'aluk bagi iradat. Okey. Nanti bahasan tu. Kita nak bahas sifat wahdaniyah ni lah. Kena kait ke sifat ma'ani tu. Walaupun tak sampai lagi. Sebab kita nak faham sebab apa ulama' seperti Baqarah itu pada itu terjemah supaya kita tidak ada i'tirad, tidak ada bangkangan kepada pada ayat itu. Kita faham. Dah sebab apa sebelum pada ayat dia terjemah itu dia panggil sebagai terjemahan mafhum. Okey, secara mafhum, bukan istilahi. Tak salah lah. Mafhum tu syekh tu, pengarang tu faham dah murad dia. Macam mana kita tahu dia faham? Sebab melalui ta'rif sifat ma'ani dia. Sifatun, qadimatun, qaimatun.
Bidzatillah ta'ala. Sifat yang jenis ada di zat yang bangsa zatiyah. Kita faham dah apa murad dia. Cuma pada hanya transformasi bahasa saja nak terjemah apa. Takut orang silap faham. Sebab kita nak bahas sifat di zat Allah, bukan sifat fi'li. Sifat kalau berkuasa, berkehendak tu dipanggil sifat juga, tapi sifat yang bangsa perbuatan. Bukan sifat yang bangsa zat. Sifat 20 dia bahas sifat yang bangsa zat. Bukan bangsa fi'il. Fi'il Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka yang faham tak payah terjemah apa-apa ni bersudah, macam mana dia nak hurai sifat wahdaniyah kam muttasil. Tu yang kita nak dengar. Adakah berkuasa Allah Ta'ala satu? Adakah nak kata berkehendak Allah satu? Berkehendak Allah banyak. Allah Ta'ala kehendak Ahmad ni jalan esok. Allah Ta'ala berkehendak Mamat ni esok accident. Allah Ta'ala berkehendak tu, berkehendak ni. Banyak takluk ni. Berkata-kata Allah Ta'ala bukan berkata-kata satu je. Dia berkata-kata banyak. Cuma sifat kalam, perkata satu di Allah Ta'ala. Dengan sifat perkata, Allah berkata-kata. Macam kita berkata-kata banyak, tapi sifat perkata kita satu je. Dia ada tekak ni. Allah Ta'ala beri. Bukannya banyak. Sifat sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mendengar banyak. Dengar Mamat cakap. Dengar zat Mamat tu. Dengar Mamat Ahmad cakap. Dengar Najmi cakap. Dengar macam-macam orang lah cakap. Dia dengar lah kau. Bukan setakat suara. Zat dia pun dicerak dengan sama Allah Ta'ala. Dengan ta'aluk inkisyaf. Dengan makna nyata yang wallahu alam hakikat dia. Kita faham hanya suara yang dengar, tapi zat Allah Ta'ala tak. Sama Allah Ta'ala, dia boleh dengar benda yang wujudi. Apa-apa benda wujudi semua dia dengar. Zat dia dengar. Dinding dia dengar. Dengar suara kau? Wallahu a'lam. Dia panggil dengar secara nyata. Dengar dengan makna nyata di zat Allah Ta'ala. Nyata dengan sama Allah dinding tersebut. Nyata dengan sama Allah zat yang bernama Mamat itu. Walaupun dia tak cakap. Jadi kita nak bahas sifat zati, sifat yang ada di zat Allah Ta'ala tu bukan banyak. Itu perbahasan dia. Sebab tu penterjemahan pendengar. Kalau kita tahu pendengar, pendengaran. Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala dalam kitab Warduz Zawahir, dia terjemah pendengaran. Dia terjemah penglihatan. Cuma dalam bab kudrat iradat, dia terjemah berkuasa, berkehendak. Tu kita tahqiq sajalah. Kita tahqiq sajalah. Tak payah nak mengisukan. Bukannya Syekh Daud tu salah, bukan Syekh Ahmad salah. Kita baca kitab-kitab mereka. Tapi ada setengah orang yang terlalu ta'assub dengan Baqarah pula. Tolak pula Syekh Daud. Ada juga puak gitu. Orang pondok juga. Dia tolak Parida. Dia tolak Durusamin, Warduz Zawahir sebab terjemah tak betul. Bukan gitu. Kita kalau faham sungguh tu, ya Allah, luasnya ilmu Allah Ta'ala. Tok Syekh yang pengarang kitab sebelum Baqarah tu faham murad. Kita je takut tak faham. Tu yang ditransformasikan bahasa. Macam mana kita nak hurai wahdaniyah pada sifat? Cuba bagi tahu. Kalau dia kata berkuasa, berkehendak, macam mana nak hurai? Kalau dia kata berkehendak Allah tak sama macam berkehendaknya makhluk, tu macam gi kepada kamu fasil dah. Dan boleh gi kepada wahdaniyah pada af'al sebab itu sifatun fi'li. Jadi lagu mana? Tu tak kata lagi sifat maknawiyah tu. Kalau kata Allah Ta'ala berkata-kata, maknawiyah keadaan Allah yang berkata-kata, dah apa beza? Apa bezanya? Apa bezanya? Tu nanti lah tu. Tu. Faham? Wahdaniyah kamu tasil pada sifat kita ternafikan. Ternafinya di Allah Ta'ala, bukan kita ternafikan. Ini ternafi Allah Ta'ala. Apa maksud ternafi? Kalau kita tak nafi pun memang tak ada. Tu maksud dia. Kalau menafikan itu fi'lul fa'il. Itu proses fi'lul fa'il. Perbuatan oleh seorang yang buat. Kita yang menafikan. Kalau kita tak ada kita, Allah Ta'ala baru contohnya. Kalau tak ada kita, Allah Ta'ala berbilang. Tapi dengan sebab kita mengaku tidak berbilang, kita menafikan bilangan di Allah Ta'ala. Bukan? Tak berhajat pada kita. Kita tak ada ke? Kita menafikan ke? Kita tak menafikan ke? Allah sejak azali ternafi. Tak ada di zat Allah Ta'ala itu. Tak sabit di zat Allah Ta'ala itu bilang. Tidak sabit zat Allah Ta'ala baru. Tidak sabit di zat Allah Ta'ala baqa' dan binasa dan sebagainya. Tu. Baru.
Ternafi belaka sifat salbiah itu sifat yang bangsa ternafi. Dengan makna kita sebut qidam kena kepada tidak baru. Kena gitu dah. Tapi sifat ma'ani dak. Kudrat bukan makna tidak kuasa dak. Kudrat maknanya berkuasa. Ataupun bahasa yang seumpamanya yang dipaham sifat tu dia Allah Taala, ada di zat Allah Taala. Okey, sifat kudrat. Okey, apa tadi nak cakap? Sifat kudrat sebab apa kita kata bukan makna tidak lemah. Selalu tak. Dia akan pergi kepada tidak lemah juga, tapi dibahaskan dulu sifat kudrat sebab dia jenis ada. Banding dengan salbiah, dia jenis tak ada, adami tapi sabit di zat Allah Taala. Dia tu tak ada tapi sungguh di zat Allah. Ma'ani ni ada lagi sungguh di zat Allah Subhanahu wa Taala. Tu kena faham elok. Kalau faham tu insya-Allah lah. Tu kan muttasil. Sebab tu dalam kita satu kudrat bukan dua. Macam mana dia nak hurai? Kalau dia sekadar sebut kudrat, dah apa terjemahan kudrat tu? Oh, Allah Ta'ala bukan ada dua ilmu, ada satu ilmu je. Apa makna ilmu itu? Mengetahui, Allah Ta'ala mengetahui satu je. Oh, tu jahil. Tengok. Tengok. Faham masalah tu? Bila dia kata sifat mengetahui Allah, dia terjemah sifat ilmu tu dengan makna mengetahui. Mengetahui Allah satu. Satu ke Allah Ta'ala tahu? Dah. Allah Ta'ala tak tahu satu. Kita faham macam mana. Sebab mengetahui itu sifatun fi'li, bukan sifatun zati. Itu sifat yang bangsa perbuatan Allah, bukannya zat. Bukannya sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu jelas lah tu. Kalau tak jelas lagi, kita kena hurai lagi. Habis. Dan menafikan kamun fasil, yakni ternafinya di Allah Ta'ala kamun fasil pada sifat. Apa mufassir pada sifat? Yakni menafikan, yakni ternafikan bilang-bilangan yang bercerai pada sifat, iaitu tidak ada sifat yang lain menyamai sebagaimana sifat Tuhan. Mufassir ni bila kata mufassir bercerailah. Infasala yanfasilu infisalan wa huwa munfasilun wa dhaka munfasalun, dia bercerai. Bila bercerai, kita nak bandingkan dengan zat lain. Sama ada dia itu kita mengaku baharu ataupun nak mengaku qadim. Walaupun bukan qadim pun, kita mengaku saja. Apa-apa zat selain Allah Ta'ala, kita kata ada sifat ketuhanan di dia. Sifat yang jenis Tuhan di dia. Sifat yang bangsa Tuhan di zat selain Allah Ta'ala. Itu dia panggil kamunfasil pada sifat, iaitu tidak ada sifat-sifat yang ketuhanan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu senanglah. Itu senang je. Itu kita faham tak? Maknanya tidak ada orang sifat kudrat dia sama macam sifat kudrat Allah. Kita pun ada sifat kudrat, Allah Ta'ala ada sifat kudrat, tapi sifat kudrat kita lemah. Sifat kudrat Allah Ta'ala qadim, kita baru. Kita ada terbatas, Allah Ta'ala tidak terbatas. Semua perkara mungkinat boleh buat. Kita terbatas. Lagi dah mari tua, habis dah tak ada kudrat. Mari lumpuh, tak ada kudrat. Okey? Perkehendak kita nama je sama. Allah Ta'ala ada perkehendak, iradat, kita pun ada iradat. Cuma iradat kita terbatas di bawah payung qada dan qadar Allah Ta'ala. Adapun iradat Allah Ta'ala tidak ada siapa yang mengawalnya. Iradat kita semua di bawah payung qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita marilah macam mana nak berkehendak pun, kalau Allah Ta'ala tak kehendak, tak jadilah. Rancangnya lagu mana pun, kalau Allah Ta'ala kata tak kehendak, tak jadi, tak jadilah. Kalau kita tidak mahu suatu pun, kalau Allah Ta'ala kata jadi juga. Walaupun kita tak mahu. Tu lemahnya kita. Nama dari sudut tasmiyah, penamaan sahaja iradat kita, iradat Allah. Nama dari sudut penamaan iradat saya sama, hakikat tidak sama. Tu wahdaniyah, kamu fasil pada sifat. Yang kamu fasil, ternafi yang di Allah Ta'ala. Dengan makna tidak ada di selain zat Allah Ta'ala bersifat macam sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu sifat-sifat ma'ani. Hayat Allah tak sama hayat makhluk. Kudrat Allah tak sama kudrat makhluk. Iradat Allah tak sama iradat makhluk. Kalam Allah tak sama dengan kalam makhluk. Apalagi sama Allah tak sama dengan sama makhluk. Basar Allah tidak sama dengan basar makhluk. Ilmu Allah tak sama dengan ilmu makhluk.
Kita pun ada ilmu, Allah Ta'ala ada ilmu. Tapi ilmu kita terbatas sikit. Nak dibandingkan dengan Allah Ta'ala, kita ni tak panggil ilmu dah. Kita ni panggil jahil. Sebab ilmu di kita ni ada 4. Ilmu nazari, ilmu kasbi, ilmu badihi, ilmu daruri. Allah Ta'ala tidak ada salah satu daripada ilmu ni. Ilmu Allah zati. Bukannya badihi, bukan daruri, bukan nazari, bukan kasbi. Hak tu nisbah kita. 4 yang ilmu nazari, kasbi, badihi dengan daruri ni pun sudah dianggap jahil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu. Sebab tu jangan sombong. Jangan sombong dengan ilmu yang Allah Ta'ala beri sikit ni kepada kita untuk faham ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada ilmu agama ataupun ilmu dalam bangsa keduniaan. Habis itu kam munfasil pada sifat. Habis. Esa Tuhan pada perbuatan itu menafikan kamu fasil, yakni ternafinya kamu fasil pada perbuatan, pada af'alah, iaitu menafikan, yakni ternafikan bilang-bilangan yang bercerai, yakni ada zat lain yang sama dari sudut perbuatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu tidak ada perbuatan yang lain menyamai seperti perbuatan Tuhan. Bahkan segala barang yang berlaku di dalam alam, semuanya yang berlaku di dalam alam ini perbuatan Tuhan. Tu. Baik, macam mana pula nak faham perbuatan Allah Ta'ala ni? Kenapa ada kam munfasil saja, tidak ada kam muttasil? Kam munfasil ittifaq ulama. Ittifaq sepakat para ulama ada. Kam muttasil khilaf ulama. Nak sabit ke tak? Tu. Baik, pandangan yang pertama kata sabit sebab nampak pelik. Zat ada kam muttasil, kam munfasil. Sifat ada kam muttasil, kam munfasil. Mari pada af'al perbuatan ada kam munfasil. Ya, kenapa tak ada kam muttasil? Maka ulama cuba untuk memuttasilkan kam pada perbuatan. Supaya nampak balance. Tak nampak berat sebelah. Baik. Kalau kam munfasil pada perbuatan dengan makna tak ada perbuatan orang lain selain pada Allah Ta'ala serupa dengan Allah. Tak. Dari sudut ijad wa i'dam, contoh kita ambil. Allah Ta'ala mengadakan sesuatu dengan makna daripada tak ada pada ada. Pum ada. Daripada ada pada tak ada, binasa. Kita jadi juga, buat juga, tapi melalui bahan-bahan yang sudah kita ambil, kita olah jadi satu benda yang lain. Nasi goreng kita buat, tapi kita buat bukan pum gitu ada. Kita masak, ambil nasi, serbuk adabi, kemudian garam sikit, kemudian telur, daging, kita guai, jadi nasi goreng namanya. Jadi ulama takdirkan, okey, nak sabit juga ternafinya kam muttasil pada perbuatan dengan makna Allah Ta'ala tidak berkongsi dengan Tuhan lain untuk memberi bekas kepada satu jauhar firik. Tidak memberi bekas kepada satu jauhar firik. Apa jauhar firik? Jauhar firik lah jauhar yang paling kecil tu, atom ataupun ada yang lebih kecil lagi. Kita dah bahas dulu jirim dengan jisim tu. Faham tu lah? Faham lah. Okey. Jadi sebab apa jauhar firik tak boleh ada dua yang memberi bekas? Tidak boleh ada dua kudrat yang memberi bekas. Sebab dia perlu kepada satu saja yang memberi bekas jauhar firik. Bila jauhar firik tak boleh nak buat dengan sebab ada Tuhan, apatah lagi jisim. Sebab jisim asal daripada jauhar firik. Jirim firik. Yang kecil tu. Nak jadi kita hak besar jisim ni, dia mesti asal daripada jauhar firik. Jirim firik. Kita nak jadi jisim ni, alam ni nak jadi besar ni, dia asal daripada jauhar firik. Gabung. Jadi zat, jadi bentuk. Jadilah satu badan zat ni. Jadi mustahil nak ada alam ini kalau dia berkongsi dengan Tuhan lain, walaupun sepakat sekalipun. Apatah lagi kalau berlawan. Dia sepakat dengan Tuhan B nak buat jauhar firik ni. Boleh tak jadi? Tak boleh walaupun sepakat. Mustahil pada akal. Sebab jauhar firik perlu kepada satu saja yang memberi bekah, bukan dua. Kalau ada dua Tuhan, dua lah yang memberi bekah pada satu jauhar firik tu. Tak akan jadi. Tuan Guru Babah Ridwauddin Hafizahullah Ta'ala selalu buat contoh. Kita nak pukul satu lada yang kecil. Nak pukul satu lada yang kecil halus ya. Kita guna apa orang panggil tu? Lesung. Kita panggil lesung. Kita nak tumbuk lada yang kecil yang satu ya. Tapi kita guna dua lesung. Agak-agak boleh hancur tak?
Sekali gedebuk, berlanggar lesung. Melainkan kita guna 2 lesung, tapi satu. Sekali kita angkat, kita ambil ni pula sekali bubur. Hak tu boleh lah. Itu dia panggil satu bekas ya. Satu yang beri bekas ya. Itu dari sudut contoh je lah. Jangan kata yang lesung pula beri bekas. Allah Ta'ala hakikat yang beri bekas. Itu dari sudut contoh. Benda kecil macam lada tu pun perlu satu sahaja yang musnahkan dia. Ataupun Tok Guru bagi contoh paku, nak paku di dinding. Guna satu hammer je, mana ada 2 hammer. Paku yang kecil halus tu 2 hammer. Kalau satu hammer, kalau 2 hammer berlanggar tak masuk lah. Paku tu sampai ke bila-bila. Tu okay. Habis. Tu kam muttasil. Bagi yang mentakdirkan adanya kam muttasil. Jadi kam muttasil ni ada yang sabit, ada yang ternafi. Jadi yang ternafi yang macam tadilah. Okey, yang ternafi macam tadi, iaitu Allah Ta'ala tidak berkongsi dengan Tuhan lain ataupun zat lain untuk memberi bekas kepada jauhar firik. Tu muttasil itu kongsi. Ada satu lagi kam muttasil juga, tapi itu sabit di Allah Ta'ala. Ni kam muttasil yang sabit di Allah Ta'ala dari sudut perbuatan. Apa dia? Iaitu semua alam ini, langit, bumi dan sebagainya berasal daripada satu kudrat Tuhan, iaitu Allah Ta'ala sahaja yang buat. Itu kam muttasil yang sabit di Allah Ta'ala. Kam muttasil juga, tapi kam muttasil yang sabit di Allah Ta'ala. Dengan makna semua alam ni banyak. Bumi, langit, jin, manusia, malaikat semua ni berasal daripada kekuasaan Allah Ta'ala buat dengan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak tu sahaja. Tu. Okey, hak tu sahaja. Itu yang sabit. Jadi khilaf ulama. Betul? Qaul mu'tamadnya mereka tidak mensabitkan kam muttasil. Bila tidak mensabitkan kam muttasil pada af'al, maka dia panggil ada 5 sahaja kam. 2 kam pada zat, 2 kam pada sifat, 1 kam pada af'al. Dia panggil al-kumumul khamsah. 5 kam. Al-kumumul khamsah. Bagi sebahagian ulama yang mensabitkan kam muttasil pada af'al, dia panggil al-kumumus sittah. Al-kumumus sittah, kam yang 6. Tu bab nama saja tu. Tak faham lah makna, tak faham lah cara sebut, tak apa. Al-kumumus sittah 6 kam. Al-kumumul khamsah 5 kam. Di atas khilaf tu lah. Habis. Bahkan segala barang yang berlaku, habis tu, sama ada yang berlaku perbuatan itu baik rupanya perbuatan dan hakikatnya. Okey. Rupa, baik rupa, maksudnya Allah Ta'ala buat benda yang baik. Tu. Macam mana rupa yang baik? Dan hakikatnya, hakikat rupa baik itu seperti iman. Iman. Beriman dengan Allah Ta'ala baik tak? Baik. Dan ta'at atau jahat rupanya, atau berkata baik rupa. Baik pun buat, rupa jahat pun buat. Rupa jahat rupanya. Jahat rupanya perbuatan tu. Allah Ta'ala buat benda jahat. Tiada pada hakikatnya. Hakikat jahat rupa itu seperti kufur dan maksiat. Dan sama ada, habis. Sama ada kufur dan maksiat. Allah Ta'ala buat dah benda jahat, buat juga. Ini i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Adapun Mu'tazilah, dia kata Allah Ta'ala buat benda yang baik-baik sahaja. Allah sebab apa? Sebab Allah Ta'ala menyuruh benda baik, maka dia pun berkehendak benda baik sahaja. Mustahil Allah Ta'ala berkehendak benda yang buruk. Kalau Allah Ta'ala berkehendak benda yang buruk, itu maknanya Allah Ta'ala zalim kepada hamba-hamba dia. Itu mustahil pada akal. Allah Ta'ala menzalimi. Dia kata Allah Ta'ala, takut Allah Ta'ala zalim pada hamba. Sebab dia yang kehendak. Dia suruh masuk syurga, tapi dia kehendak hamba dia masuk neraka. Itu mustahil dari sudut Mu'tazilah. Dia kata kita masuk neraka sebab kita sendiri. Allah Ta'ala beri kudrat dah, usaha ikhtiar dah, tapi kita sendiri yang pandai-pandai menzalimkan diri. Dengan sebab kita lah kita masuk neraka, bukan dengan sebab perbuatan Allah. Itu Mu'tazilah. Itu adalah i'tiqad yang fasik tu.
I'tikad yang sebenar ahlu sunnah jemaah, baik buruk itu semua Allah Subhanahu wa taala. Cuma dari sudut adab cakapan, yang bangsa buruk kita tidak nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita dah tengok penceramah-penceramah akhir-akhir itu, yang baik daripada Allah, yang silap salah itu datang daripada diri saya sendiri. Tu betul lah cakapan tu. Tu dia panggil cakapan adab. Cakapan apa? Cakapan beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kata, oh, yang buruk pun Allah Ta'ala buat, betul dah pada hakikat. Betul dah hakikat Allah Ta'ala buat, tapi tidak beradab dengan Allah Ta'ala, boleh jatuh haram hukumnya kalau kita cakap di kedai-kedai makan, lepak-lepak dan sebagainya. Tapi kalau kita cakap di majlis ilmu, tak ada apalah, sebab itu nak perbahasan ilmiah. Begitu juga kita kata Allah Ta'ala buat benda-benda yang buruk, yang jahat. Contohnya Allah Ta'ala buat babi. Itu buruk adab dengan Allah Ta'ala, walaupun pada hakikatnya betul. Benda-benda keji Allah Ta'ala buat tahi, itu memang betul pada hakikatnya, tapi dari sudut cakapan tidak ada adab. Tu kita kena nisbahkan seluruh kebaikan kepada Allah, tapi dari sudut kejahatan kita nisbahkan kepada diri sendiri, ataupun kita tidak cakap, walaupun hakikatnya betul. Sama ada perbuatan diri seorang atau perbuatan yang lainnya, semuanya perbuatan itu perbuatan Tuhan. Tiada sekali-kali hamba mempunyai perbuatan pada hakikatnya. Hakikat perbuatan tu, apa nama pula ni? Tidak ada perbuatan pada hakikat ni. Ini Ahlussunnah, hanya ada usaha dan ikhtiar yang tiada memberi bekas. Tengok, kita ada perbuatan yang tidak beri bekas. Dalam masa yang sama kita ada usaha dan ikhtiar, tapi usaha ikhtiar yang tak berkah. Ini bezakan i'tiqad Qadariyah, Jabariyah dan Mu'tazilah. Qadariyah, Jabariyah dengan Ahlussunnah. Nanti muka surat 20-23 dia akan bahas. Kita tak mau terang panjang lah. Dengan makna secara kesimpulan dulu, Ahlussunnah wal Jamaah dia mensabitkan kita ni ada ikhtiar dan usaha. Tapi hakikatnya yang beri berkah Allah Ta'ala. Pisau ada buah, kita i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah, kita potong buah tersebut dengan pisau dan dia terpotong, itu usaha kita, tapi bukan pisau yang beri berkah, bukan usaha kita yang beri berkah, hanya yang beri berkah Allah Subhanahu wa taala. Itu secara mudah tu. Nanti nak tengok Qadariyah, Jabariyah, tu kita bahas panjang di muka surat 20-23 nanti sampai bab dia. Ini kita perhabis dulu ni. Walhasil, yakni kesimpulannya, apa kalau dikata wajib bagi Tuhan bersifat wahdaniyah, maka ternafilah. Tengok, dia guna ternafilah. Itulah kata. Itu kata. Ibarat pada ni betul dah. Tengok dia kata ternafilah. Kam yang 5, yakni al-kumumul khamsah. Tengok, dia kata ternafi, memang ternafi, bukan menafikan. Sebab ternafi ini asal daripada wazan infa'ala yanfa'ilu infi'alan, inkasara yankasiru inkisaran. Dia tidak perlu kepada fa'ilul fa'il. Kita nafi ke tak nafi ke, ternafi dah di Allah Ta'ala. Ibarat satu gelas yang kosong, kita letak ke tak letak ke, ternafi dah gelas tu memang kosong. Walaupun kita tak letak, walaupun kita letak sekalipun, kita baru nak letak, gelas tu kosong, iaitu ternafinya air di gelas. Dengan makna gelas tu kosong daripada air. Dengan makna kita nak bubuh air ke, nak bubuh air baru kita kata ada air, ataupun memang kita tak bubuh air, dia memang ternafi dah daripada tadi, tidak ada air dalam botol ataupun dalam gelas tersebut. Tu, okey. Faham tu? Habis. Jadi dikata wajib bagi Tuhan bersifat wahdaniyah. Maka ternafi, maka tafriq dia panggil. Maka ternafilah. Tengok, betul lah tu bahasa tu. Iaitu ternafikan muttasil dan munfasil. Allah berkata muttasil pada zat, muttasil dan munfasil pada sifat, dan munfasil pada perbuatan. Ini atas qaul yang mu'tamad, atas qaul yang sebahagian ataupun muqabilul mu'tamad dia ada muttasil pada af'al, dia panggil al-qumus sittah. Maka dengan kenyataan di atas ini, zahirlah tiada zat yang lain, sifat yang lain dan perbuatan yang lain
menyamai dengan zat, sifat dan perbuatan Tuhan. Itu jelas tu. Yang demikian tertolaklah segala kepercayaan, i'tiqad, pegangan yang membawa kepada menyekutukan Tuhan. Ada sekutu. Apa sekutu? Syarik fillah, syarik billah, ada syarik, ada kawan. Allah Ta'ala ada dia panggil. Allah Ta'ala ada sahabat. Allah Ta'ala ada kawan. Wal'iyadhu billah. Itu semua mustahil di Allah Ta'ala. Kita kena ternafikan di i'tiqad kita. Bagaimana yang berlaku di sisi satu bangsa di dalam dunia ini ada mempunyai adat dan kepercayaan yang karut sehingga membawa rosak iman orang tersebut kerana kepercayaan itu membawa menyekutukan Tuhan dengan yang lainnya lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada adat kepercayaan. Sekali dia sebutlah upacara harimau, dua benda saja disebut. Tu dalam kitab apa kalau dalam kitab bab ajaran sesat dia akan sebutlah tu ajaran sesat di alam Melayu ni. Dia tu kena kontemporari sikit lah. Ni pun dah kontemporari dah risalah tauhid ni. Jadi kontemporari ada kitab-kitab kontemporari yang bahas fahaman-fahaman sesat di alam Melayu, sama ada alam Melayu ataupun alam dunia ni. Secara umum alam Melayu secara khusus ada orang dulu i'tiqad yang tak betul, yang ngaut-ngaut macam ayah pin yang i'tiqad ayah pin Tuhan. Lagu mana Tuhan dia tu tak esa pada perbuatan, tak esa pada sifat, tak esa pada zat. Kita boleh bahas gitu dah, tapi orang tak mengaji percaya juga pada ayah pin. Dah meninggal dah orang tu. Maka perkara yang seperti ini masih banyak. Seperti mana? Seperti kepercayaan adat yang karut itu masih banyak pada masa ini, pada masa Syekh ni lah. Dan banyak pula yang melakukan adat dan kepercayaan yang karut itu dengan tidak sedarkan mudarat adat dan kepercayaan yang karut itu merosakkan iman kepada Tuhan, merosakkan kepercayaan, i'tiqad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal'iyadhu billah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan muslim, mukmin dan dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah menjaga iman kita, akidah kita dengan kita mempelajari kitab-kitab tauhid yang kita pelajari. Amin lah. Maka di sini tafriqnya bila dah sebut dah banyak adat kepercayaan, maka di sini di kitab ini disebutkan sebahagian daripada adat dan kepercayaan yang karut itu supaya dapat diketahui kesalahan adat dan kepercayaan yang karut itu. Tu kita sambung pada esok. Esok mana? Esok hari Selasa. Tak tahulah. Asal esok pagi kot. Kalau tak esok pagi, esok malam lah. Standby je lah bagi yang tak tengok tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ancak dan sebagainya. Ini fahaman-fahaman di alam Melayu ni lah dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.